Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini, yang mana kuliah ataupun pengajian fiqh munakahat, iaitu berkaitan dengan nikah kahwin, cerai dan seumpamanya, sudah tertangguh lebih kurang hampir 2 minggu ataupun 2 minggu, sebab kesibukan yang tak dapat saya nak elakkan. Saya baru saja bertugas di tempat baru di Putrajaya, jadi ada nak kena selesaikan, nak kena uruskan urusan-urusan dalaman dan sebagainya. Jadi saya tangguh pengajian ketika itu, dan insya-Allah akan bersambung seperti biasa. Lagi pun PKP ni, kita tak ada buat apa-apa. Saya pun setakat ini belum diarahkan lagi ke pejabat, walaupun di sektor kerajaan mereka dibenarkan untuk berada di pejabat kerajaan lebih kurang dalam secara bergilir, tapi setakat ini saya belum dapat lagi arahan daripada pihak atasan untuk datang ke majlis ataupun datang ke pejabat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bab berkaitan dengan talak ya. Kita dah masuk talak yang mana bahagian keempat. Kita dah bincangkan sebelum ini talak ta'liq. Begitu juga kita ceritakan tentang talak secara bergurau, ya, tetap dikira sebagai jatuh, dan syarat-syarat talak dan sebagainya. Ya, bagaimana cara talak disyariatkan, iaitu talak ta'liq ataupun bergantung dan sebagainya. Maka ini semua sudah kita bincangkan. Kalau tuan-tuan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam ataupun lebih terperinci, maka boleh rujuk di bahagian Falak Negeri Sembilan ini tuan-tuan, untuk dilihat pada episod yang ke-20. Sekarang ni kita sudah menyamai ataupun masuk episod yang ke-21 pengajian. Alhamdulillah, banyak juga pengajian kita sudah ada kan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk bab berkaitan dengan pengecualian dalam talak. Pengecualian talak ni kata, aku ceraikan kau dengan talak 3 kecuali 1. Jatuh berapa tuan-tuan? Aku talakkan kau dengan talak 3 kecuali 3. Macam mana nak selesai? Adakah ini dikira sebagai jatuh talak? Itu pening tu. Aku ceraikan kau kecuali talak 2. Jatuh berapa? Tidak, aku ceraikan kau kecuali 1. Jatuh berapa? Tapi kalau kita kata aku ceraikan kau, selagi mana dia tak sebut berapa bilangan, maka jatuh 1. Kata aku ceraikan kau, jatuh 1, walaupun niat gurau sekalipun, walaupun niat main-main sekalipun. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, manakala kalau yang disebutkan aku ceraikan kau dengan talak 1000, jatuh berapa? Jatuh 3. Sebab dia ambil yang maksimum tu, dia kira mubalaghah kepada maksud jatuhnya talak 3 itu, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi macam mana kita nak kira kalau ada pengecualian? Ya, baik, talak yang disertakan dengan pengecualian adalah sah, sebagaimana talak yang lain, atau ditalakkan dengan sifat, dengan syarat. Ya, baik,
dimaksudkan dengan pengecualian itu ialah suami menghimpunkan lebih daripada satu talak dalam satu lafaz dan membuang bilangan tertentu. Ya, contohnya lah dia sebut lebih daripada satu, 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke, tetapi dia membuang sebahagiannya. Aku talakkan kau talak 5 kecuali 2. Jatuh apa? Jatuh 3 lah. Kalau tak letak kecuali pun tetap jatuh 3 juga. Ya. Sebagai contoh dalam kitab Fiqh Haji disebut, engkau diceraikan talak 3 kecuali 1 talak atau 2 talak. Aku ceraikan kau talak 3 kecuali 1 atau 2 talak. Salah satu lah kan macam mana disebut. Ya. Hal ini kerana gaya bahasa menggunakan perkataan kecuali ini merupakan gaya bahasa orang Arab dalam penggunaan Al-Quran dan Sunnah. Dalam bahasa kita pun ada juga. Ya, engkau keluar daripada rumah ni, kau jangan balik daripada sini kecuali kau minta maaf. Kecuali itu. Maksudnya ada chances lah nak dapat balik rumah lagi. Sebab kau keluar rumah sampai bila-bila, kau jangan balik sini lagi. Maksudnya tidak ada exception, tak ada apa-apa pengecualian. Maksudnya terus berlaku, terus dihalang. Tapi itu disebutkan dalam Al-Quran, memang disebutkan. Dan contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14, falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Yang bermaksud maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Ya. Kalau bahasa Arab, orang nak kata kisah Al-Ankabut ni cerita tentang Nabi Nuh. Ya. Yang mana berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Nampak? Jadi bahasa Arab dia kata Nabi Nuh duduk bersama dengan kaumnya, berdakwah dengan kaumnya selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maksudnya kalau kita terjemahkan 950 lah. Tapi gaya bahasa Arab memang macam tu. Ya. Bila dia tanyakan tentang bagaimana jam kan, ya, sa'akam al-an as-sa'ah al-hadiyah ashar illa thuluth illa rubu'. Ya, iaitu dia kata pukul 12 kecuali suku, maksudnya 11:45. Dia kata as-sa'ah al-hadiyah ashar illa thuluth, maksudnya pukul 11:40. Tapi dia kata pukul 12 kecuali 20 minit. Maksudnya dia tolak 20 minit. Itu laras bahasa Arab yang biasa digunakan. Ya, kita ada tapi kita tidak meluas seperti bahasa Arab. Tapi kalaulah berlaku dalam talak, sebagaimana lafaz sarih, talak, cerai, ada perkataan pengecualian. Bila ada perkataan pengecualian tu ada kiraannya dan bagaimana cara hakim nak kira tu macam mana. Ya, dia kata tidak aku talakkan kau kecuali 2. Macam mana? Itu dikira 2 lah. Tapi dia kata tidak aku talakkan kau dengan 3 kecuali 2. 1 lah jadinya. Tidak aku ceraikan kau dengan talak 3 kecuali 1. Jatuh 2 lah. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengecualian sah. Ya, tapi jaranglah berlaku pada masyarakat kita. Ya. Baik, oleh itu harus menggunakan perkataan kecuali dalam lafaz talak dan menentukan bilangan talak yang dimaksudkan. Maksudnya boleh. Ya, kalau nak bercerai katakanlah tak ada persamaan, tidak boleh hidup bersama, tak boleh nak teruskan perkahwinan, dia nak lafaz katalah aku ceraikan kau. Sama ada nak lafazkan bilangan atau tidak, ya. Kalau tak sebut bilangan dia akan jadi 1 automatik. Tapi kalau kita sebut bilangan dia ikut bilangan tu lah. Ya, tapi ataupun nak sebut bilangan tapi ada pengecualian seperti mana disebut ceraikan kau dengan talak 3 kecuali 2. Ya. Tapi pengecualian ni ada syarat-syaratnya. Ya. Maksudnya apakah syarat talak pengecualian itu? Baik, suami hendaklah berniat menghubungkan pengecualian talak dengan lafaz talak yang asal. Ya, maksudnya bersambung. Ya, aku talak dengan kau dengan talak 3 kecuali 2. So jatuh 1. Ya, tidak boleh lepas dia lafazkan talak 3 tak bersambung. Kemudian bersambung itu dia terlintas. Mula-mula aku ceraikan kau dengan talak 3.
Alamak menyesal. Kecuali 2. Tak boleh. Dah jatuh 3 dah. Dia kena bersambung. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Jatuh 3. Lepas tu baru alamak, kecuali 2. Cop. Tak boleh. Sudah terlambat. Ya, anakku Syazadi. Maka dia tidak boleh terhenti. Ya, kecuali kalau kata aku ceraikan kau talak 3, pop terbatuk. Tapi memang niat dia untuk sambung. Ya, terbatuk. Kecuali 2. Itu tak apa. Ya, tapi bukan dia sengaja batuk ya. Tapi memang keuzuran menyebabkan dia terbatuk, tergantung, terberhenti. Ya. Maka kalau dia berhenti lepas tu disambung terlintas untuk letak pengecualian, maka pengecualian itu tidak kira, maka jatuhlah talak itu. Ya. Itu terapan dirahmati Allah SWT. Bagaimana pula kalau lafaz talak, aku ceraikan kau dengan talak 1 kecuali 1. Ya, jatuh talak tak? Yes, jatuh talak. Sebab apa? Aku ceraikan kau. Itu lafaz sarih. Ya. 1 kecuali 1 itu sia-sia. Namun sudah dikira sebagai terlafaznya talak itu, aku ceraikan kau dengan talak 1 kecuali 1. Ya. Tapi kan kosong Ustaz. Ya, kosong tu tolak tepi. 1 kecuali 1 itu tolak tepi. Tapi aku ceraikan kau. Itu sudah termaktub. Sebab apa? Sebab 1 kecuali 1 itu sia-sia. Yang tak sia-sia apa? 5 kecuali 2. 3 lah. Betul tak? 3 kecuali 2. 1 lah jadinya. Ataupun 3 kecuali 1. 2 lah jatuh. Jadi, itu. Jadi, pengecualian tidak boleh yang sia-sia. Baik. Lafaz pengecualian talak hendaklah bersambung dengan lafaz talak yang asal menurut pandangan umum. Ya. Jika terdapat senggang, senyap. Ya. Disebabkan dia senyap sengaja, dia kata aku cerai dengan talak 3. Ya. Ambil nafas jap. Kecuali 2. Tak boleh. Bila dia berhenti lama tu, ya. Tapi kalau berhenti, aku cerai kau dengan talak 3, kecuali 2. Kecuali dia berhenti dengan tarik nafas sekejap, itu tak ada masalah. Tapi yang memang ikut uruf manusia, ya, ikut pandangan umum, dia ni melalui 2 fasa perkataan. 1 dia berhenti, lepas tu dia bina ayat yang kedua. Maka pengecualian ini tidak sah. Baik. Yang seterusnya, jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah lafaz talak yang asal. Ya, macam tadi dah. Aku ceraikan kau dengan talak 1 kecuali 1. Ya, dia menghabiskan talak yang asal. Itu sia-sia. Doesn't give any meanings. Tak ada. Ya, jadi kita kata jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah lafaz talak yang asal. Contohnya, engkau ku ceraikan dengan talak 3 kecuali talak 3. Nampak tu? Macam tadilah saya sebut kan. Pengecualian ini adalah sia-sia dan talak jatuh sebagaimana lafaz sebelum pengecualian. Maksudnya, yang sia-sia tu 3 kecuali 3. 3 tolak 3. Walaupun hakikatnya kosong, tapi dia sudah melafazkan lafaz talak cerai. Ya. Baik, sayogia diketahui bahawa lafaz pengecualian. Ada juga orang tanya, Ustaz, bagaimana? Ya, aku pisahkan kau dariku dengan talak 3, jatuh kecuali 3. Ya. Jadi, tu macam mana jatuh ke tidak? Sebab ada kataan talak tu. Tetap dikira sebagai soreh. Ya. Maksudnya, kalau kata aku pisahkan kau daripada diriku dengan bilangan 3 kecuali 3. Jadi soreh ke jatuh ke tidak? Dia tak jatuh 3, ya. Ya. Okey. Minta maaf. Jadi bila dia sebut tentang macam tu, ya, dia kata aku pisahkan kau daripada diriku dengan bilangan 3. Jatuh talak tak? Itu dinamakan sebagai kinayah, memerlu pada niat. Kalau nak disah pada hakim tanya, apa niat kamu melafazkan aku pisahkan kau daripada diriku dengan bilangan 3? Itu maksud saya pisahkan saya itu pisah keluar dari rumah hakim. Habis bilangan 3 tu maksudnya 3 hari, 3 jam, 3 minit. Ya, maka tak jatuh talak lah. Hakim mengambil pada hukum zahir.
Ya, itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pengecualian macam tu tidak dikiralah sebagai satu perkara yang sia-sia. Sayugia diketahui bahawa lafaz pengecualian dalam ayat positif membawa makna negatif, manakala lafaz pengecualian dalam ayat negatif membawa maksud positif. Hal ini adalah kerana pengecualian memberi makna yang berlawanan dengan makna lafaz asal. Jika suami berkata, aku tidak menceraikan engkau kecuali 2 talak, maka jatuh talak 2. Yang sama ada, aku tidak menceraikan kau kecuali dengan talak 2. Aku tidak menceraikan, nampak tak? Ya, tapi di hujung tu dia mempositifkan talak itu, maka jatuh 2. Ataupun aku mentalakkan kau dengan talak 3 kecuali 2, maka jatuh 1, dah jadi jadi 1 lah tolak 2. Jadi macam tu juga, dia ada 2 jenis bentuk pengecualian ataupun pengasingan dekat situ. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habis bab perbincangan mengenai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengecualian, talak pengecualian. Ya. Baik, kita masuk bab pula menyerahkan talak kepada isteri. Mantap ya. Maksudnya ya, interesting. Ya. Yang tak pernah belajar tu bab menakahat, kalau kita tahu, kita tengok, dia menyatakan bahawa suami boleh bagi hak talak kepada isteri. Nampak tak? Biasa kalau kita dengar, si isteri tak ada kuasa talak, yang ada kuasa talak hanya suami sahaja. Tapi macam mana pula dalam kitab fiqh disebut suami boleh menyerahkan talak kepada isteri dia. Subhanallah. Ya, baik. Ya, suami boleh menyerahkan talak atau kuasa untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Ya. Maksudnya ini disebutkan dalam kitab fiqh. Penyerahan dan dalil insya-Allah kita akan sebutkan nanti. Penyerahan ini hanya sebagai pemilikan talak kepada dirinya. Maksudnya suami bagi kuasa talak untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia serahkan kuasa talak tu isteri tu untuk mentalakkan diri isterinya sendiri daripada diri dia. Dia tak boleh kuasa talak untuk menceraikan orang lain. Ya, tak apalah yang abang bagi kuasa talak untuk awak ceraikan madu awak dengan saya. Itu tak ada. Ya, untuk dirinya sendiri. Ya, baik. Ada syarat-syaratnya. Ya, maksudnya ada syarat. Kita akan bagi misal. Contoh, syarat jatuh talak yang diserahkan kepada isteri. Pertama, talak itu hendaklah secara langsung. Time tu juga immediately, on the spot. Bukan tertangguh. Ya, contoh, apabila esok tiba, ceraikanlah dirimu. Nampak tak? Tak boleh. Dia kata, okey, kalau kamu nak bercerai dengan aku, okey, aku bagi kuasa, kau ceraikanlah diri kau dengan diri aku. Okey, saya kata, baik, aku menceraikan diri aku daripada diri engkau. Jatuh talak. Sekarang, ya, tak boleh dia kata, okey, aku bagi kuasa talak, cerai besok. Maksudnya, besok, maka kau cakap, aku menceraikan diriku daripada suamiku. Besok tak boleh. Dia tidak. Dia kena immediately. So, bila once suami dah bagi kuasa talak tu, dia kena berlaku time tu juga. Dia tak boleh, okey, betul tak cerai? Kalau nak bercerai, okey, abang bagi kuasa. Tak apa bang, bagi 5 minit bang, fikir dulu. Ya. Maka ya, tak boleh. Dia kena immediately. Sebab apa? Kuasa tu tak boleh pegang lama. Sangat-sangat cepat ikut uruf. Ya. Baik, kata, okey, kalau nak cerai, okey, aku bagi kau kuasa untuk talakkan diri kau. Macam tu, kalau itu yang memfikirkan, dengan ini saya Fulanah binti Fulan menceraikan diri saya daripada awak, iaitu Khairil binti Ali. Ya, maka jatuh talak. Tak boleh dia kata tunggu esok ke ataupun lepas setengah jam ke, maka itu tak boleh. Baik. Syarat kedua, suami yang menyerahkan talak itu mestilah yang mukallaf, yang akil balik, yang berakal, bukan safih, bukan gila dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, isteri yang diserahkan kuasa talak untuk dirinya juga adalah isteri yang berakal, isteri yang mukallaf, yang bukan safi ataupun gila dan seumpamanya. Itu simple ya. Baik, syarat yang keempat, ya, isteri hendaklah mentalakkan dirinya serta-merta sebaik diserahkan kuasa itu oleh suami dia. Ya, okey, kalau kamu nak ceraikan diri kau, aku serahkan kau. Time tu juga tak boleh. Bang, 5 minit bang, tak boleh. Ya.
Dia ikut dalam bersambung. Berhenti kejap tak apa, beberapa saat. Tapi kalau sampai dah 30 second, 1 minute, maka itu tidak dikira sebagai puasa yang masih lagi valid. Itu sudah dikira batal. Ya. Baik, jika isteri menangguhkan sekadar tempoh yang memutuskan ijab dan kabul. Ya, macam kita belajar macam mana? Ikut uruf lah. Berhenti berapa lama, berhenti berapa saat dan sebagainya. Berhenti yang ikut urufnya terputus. Ya, maka penceraian itu tidak sah. Ya. Baik, hal ini firman Allah dan Nabi SAW memberi pilihan kepada isteri-isterinya sama hidup kekal bersama-sama ataupun berpisah. Ini tuan-tuan pernah berlaku krisis antara Nabi dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya isteri Nabi ni kata, yalah, ya manusia biasa, kita tak boleh nak salahkan isteri Nabi ni manusia biasa. Dan sebagai manusia biasa, isteri Nabi juga melakukan kesilapan. Bila kita kata insan yang melakukan kesilapan ini, tuan-tuan, maka tidak hairanlah kalau perkara ini berlaku pada isteri Nabi. Maka apabila yang berlaku kesilapan yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi, maka Nabi lah berperanan untuk menegur dan memperbetulkan mereka, ya. So jangan jadi macam Syiah kata, tengok isteri Nabi ni kurang hajar betul. Tengok sahabat-sahabat Nabi ni kurang hajar betul. Ya, itu buat silap, buat Nabi marah dan sebagainya. Come on lah. Para sahabat bukan Nabi yang maksum seperti mana kamu wahai Syiah mendakwa imam-imam kamu ni maksum seperti Nabi. Ini bid'ah dalam akidah yang jelas. Ya, jadi tak boleh. Ya, jadi memang ada berlaku kesilapan. Maksudnya isteri Nabi ni mengharapkan kekayaan, minta emas, minta perak dan sebagainya. Ya, maka Nabi SAW kata, kalau kamu inginkan, ya, dalam boleh rujuk lah, saya tak nak baca tafsir nanti panjang pula. Jadi ya, baca surah Al-Ahzab ayat 28, catat. Ya, boleh baca tafsirnya bagaimana. Ya, para sahabat wanita isteri Nabi meminta. Yalah, biasa tuan-tuan, isteri kita bukan kena minta. Ya. Itu biasa tu. Jadi dia kata, mintalah emas, bagilah sikit harta dan sebagainya. Jealous tengok isteri orang lain ada harta. Maka Nabi SAW kata, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya berkata kepada isterinya, qul li azwajika in kunta turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Dia kata, kalau nak harta, okey, aku bagi kau kekayaan dan aku lepaskan kau. Maksudnya bagi pilihan. Kalau nakkan kekayaan, ceraikan diri kau daripada aku dengan cara baik. Ini dalilnya. Ya, maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila turun ayat Al-Quran menegur isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam lantas itu isteri Nabi pun sedar, tak apalah Rasulullah, miskin pun miskin lah, dapur tak berasap pun tak apa, yang penting duduk dengan kau jauh lebih baik, itu yang lebih dituntut, yang itu lebih diharapkan. Akhirnya semua isteri Nabi tak pilih kekayaan, mereka memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan baik isteri Rasulullah tu pernah buat silap, tersilap dalam percaturan hidup, kemudian mereka kembali pada Allah. Itulah berkat didikan Nabi SAW. Kita ni duk kena tegur, tak berubah-berubah. Mak ayah tegur kita, punyalah, ya Allah, lama sungguh bertegur, tak berubah-berubah juga. Cikgu tegur, orang tua, pakcik tegur, atuk kita tak berubah. Tapi isteri Nabi SAW, sekali teguran, terus jadi baik dah, terus tak nak harta lagi dah, nak hidup bersama dengan Nabi, nak hidup memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan akidah Islam yang mulia ini, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita masih lagi berlegar dalam bab talak. Ya, kita masuk dalam bab masalah talak. Ya. Baik, kalau talak itu dilafazkan dalam bahasa asing bagi seseorang itu. Ya, macam seorang ni dia tak reti cakap bahasa Arab. Ya, tapi dia talak, dia dengar tu, dia main sebut aja. Ya. Contoh, ada saya ni pandai bahasa Arab, boleh bahasa Arab lah. So saya cakap dengan kawan saya, Man, kau cakap dengan isteri kau, cakap apa? Cakap je, nanti makna aku beritahu lepas ni. Cakap apa? Okey, kau cakap, dia datang rumah dia, macam duduk, okey, aku nak ajar kau bahasa Arab. Cuba kau lafazkan perkataan ni pada isteri kau. Weh, aku tak reti lah bahasa Arab. Pendek, simple. 2 patah perkataan tapi 1 ayat.
Okey, kau cakap dengan isteri kau. Apa dia? Okey, cakap anti taliq. Dia kata, iya kah? Oh, dia pun dalam fikir kata, Ustaz Said ajak ni mesti maksudnya I love you. Dia kata, wahai isteriku anti taliq. Jatuh tak? Sedangkan dia tak faham. Ya. Sedangkan dia tak faham, dia kena main dengan saya. Kena tipu dengan saya, tuan-tuan. Ya, masa saya kat Mesir tu, masa dululah, 18 tahun yang lalu. Ya, tahun 97. Ya. Saya belajar kat Mesir, graduate pada tahun 2001-2002. Baik. Masa tu saya pergi belajar dekat sana, pergi dekat kedai Arab namanya Khan Khalili. Duduk dekat sebelah Masjid Sayyidina Husin. Seberang jalan tu Universiti Al-Azhar. Bila kita sampai tu, kita datang tengok kawan-kawan di sini bawa pergi jalan-jalan tengok. Adalah Arab kata, mari sini, mari. Boleh cakap Melayu sikit lah. Dia kata, mari sini beli barang, harga mahal. Kita pun terketawa, terbahak-bahak. Dia kata, orang Melayu mana lah yang duk ajar ni? Orang Melayu mana lah yang duk pedajal ni? Dia kata, ini perangai tak, ataupun ya, ini tak bagus lah. Kalau kita nak ajar tu, ajar betul-betul lah. Ni kadang-kadang nak ajar supaya kita ni dia kata apa bahasa Melayu, greeting, apa khabar ke, how are you ke, dia gunakan bahasa mencarut, ajar orang Arab mencarut, ajar Mak Salim mencarut. Ini satu etika tak bagus lah, ya. Tapi yang ajar harga mahal tu memang aniaya sungguh lah. Betul tak? Ya, jadi saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata, okey, aku ajar kau sebut anti taliq. Ya. Kalau ikut terjemahkan, maksudnya aku cerai, engkau diceraikan. Maksudnya aku ceraikan kau, kalau terjemah bahasa Melayu. So bila dia, maksud dia apa? Saya kata, kau tahu maksud dia? Maksud dia, aku ceraikan kau. Oh, kau gila ke apa? Yo, dia punya mengamuk. Kau dipedajal aku, mata-mata aku tak reti bahasa Arab, aku tak faham makna dia, kau ajar aku. Habis macam mana? Aku nak kena rujuk balik lah. Tinggal lagi 2 macam tu. Oh, dia punya marah tu. Dia punya marah punya dahsyat punya marah tu. Ya. Maka jatuh tak talak, maka tidak jatuh talak. Ya, sebab apa? Dia tak faham makna dia. Dia tak reti bahasa Arab, kecuali kalau dia belajar immediately. Kata, kau cakap dengan bini kau anti taliq. Maksud dia apa? Aku ceraikan kau. Okey. Dia dah faham, dia pun cakap. Walaupun tak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia tahu perkataan tu maksudnya kamu diceraikan, maka jatuh talak, tuan-tuan. Ya. Walaupun isteri dia faham, kebetulan isteri dia ustazah, dia bukan ustaz. Kata anti taliq. Abang cakap apa tu bang? Abang, kau ni aja Ustaz Syed aja. Abang ingat maknanya I love you. Tak, maksudnya abang ceraikan saya. Isteri faham, tapi suami tak faham. So hukum macam mana? Kembali pada pelafaz itu sendiri. Ya, maksudnya pelafaz kalau faham bahasa apa sekalipun, maka jatuh talak. Kalau dia tak faham, bukan bahasa dia, ya, maka dikira sebagai orang yang tidak menjatuhkan talak pada isterinya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau cakap apa-apa bahasa yang dia lafaz dia faham. Macam contoh, saya ni tak belajar bahasa Hindustan, tapi saya belajar part sikit nak ceraikan bini tu dalam bahasa Hindustan. Saya pun sebut dalam bahasa Hindustan. Saya faham makna dia, walaupun itu je lah yang Hindustan saya faham, maka jatuh talaknya, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka okey. Kalau lafaz dengan bahasa sendiri, bahasa Melayu, saya orang Malaysia, bahasa Melayu, bahasa ibunda saya, ya, dilafazkan. Ya, aku tak perlu pada niat, dia tetap jatuh sebab dipahami, dan itu lafaz sahih. Kecuali kinayah tidak memerlukan lafaz yang sahih. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seandainya suami berkata pada isterinya, aku tercerai daripadamu, dengan niat menceraikannya, maka jatuh talak. Ya. Namun begitu, jika tidak disertai dengan niat cerai, talak tidak jatuh. Hal ini adalah kerana lafaz tersebut apabila disandarkan bukan pada tempatnya, ia menjadi lafaz kiasan. Ini ada orang tanya saya. Ya. Okey, ada kata, Ustaz, aku tercerai daripada kehidupanmu. Aku tercerai daripada engkau. Ustaz, lafaz di atas tu tak? Kalau dibukakan dalam kitab,
Ya, maksudnya itu dikira sebagai kinayah. Tapi kalau cerai itu sebab diceraikan, maksudnya cerai itu tak sesuai letak pada suami. Maka memerlukan niat. Kalau niat cerai dia jatuhkan. Tapi kalau tak ada niat, maka tak jatuh, dikira sebagai kinayah. Yang tak perlu pada niat, cerai ataupun lafaz talak itu dinisbahkan, dibebankan kepada isteri. Barulah jatuh walaupun tanpa niat. Ya. Itu terpapan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, jika suami berkata, ya, engkau diceraikan 3 kali. Ya. Kalau dia sebut macam tu, adakah jatuh 3 atau tidak? Engkau diceraikan. Bahasa Arab, anti talik. Jatuh 3 ke jatuh 1, tuan-tuan? Nah, ni ada perbahasan, ya. Ada perbahasan panjang di kalangan para ulama, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang muktamadnya ada 2 keadaan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau dia sebut ada berhenti setiap perkataan itu, setiap ayat, ya, aku ceraikan kau ataupun kau diceraikan. Aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Sama ada bersambung-sambung atau berhenti. Kalau berhenti, aku ceraikan kau. Ambil nafas. Aku ceraikan kau. Ambil nafas, buang nafas. Aku ceraikan kau. Ataupun aku ceraikan kau. Balas WhatsApp. Aku ceraikan kau. Nak tengok komputer. Aku ceraikan kau. Ini jatuh 3. Walaupun bukan niatnya untuk menjatuhkan talak 3, tapi sebab dia separatekan setiap lafaz talak, ayat talak tu, maka umpama jatuh 3. Ya. Berlainan pula kalau bersambung. Engkau diceraikan. Satu nafas. Ya. Ini boleh jadi jatuh talak 2, boleh jadi jatuh talak 3 ataupun jadi talak 1. Macam mana kalau dia jatuh talak 1? Kalau dia niatkan pengulangan itu untuk sebagai ayat penguat, bukan ayat ulangan. Macam dalam bahasa Arab kan, ada lafaz taukid, taukid lafzi, ya, dhahabtu, aku telah pergi. Maksudnya betul-betul lah pergi, bukan saya pergi 2 kali. Aku dah pergi. Maksudnya pertama tu sebagai pengkhabar bahawa dia memang dah pergi. Yang ayat kedua tu, yang ulangan itu, sebagai penguat, nak menunjukkan untuk memberi keyakinan pada seseorang itu, aku dah pergi, bukan tipu punya cerita. Nampak? So, kalau dia lafaz yang bersambung, aku ceraikan kau. Kalau pengulangan sebanyak 2 kali ayat cerai itu, niatnya untuk penguat, bukan untuk jatuhkan talak 3, maka dia kira jatuh talak 1. Dengan syarat bersambung-sambung, tidak ada gap. Nampak tu? Ya. Tetapi yang kedua boleh jadi jatuh talak 3 kalau lafaz ataupun ayat menceraikan isteri diulang 3 kali, bukan dengan niat untuk penguat ayat, tetapi memang nak jatuhkan talak 3, maka jatuh talak 3, tuan-tuan. Nampak? So, saya ulang balik, tuan-tuan. Bila kita sebut tentang perkara ni, ada 3 cara biar pengulangan. Kalau pengulangan ayat cerai, aku ceraikan kau. Dan setiap ayat tu ada gap, berhenti. Itu jatuh talak 3 walaupun tak ada niat. Sebab apa? Gap itu menunjukkan dia adalah ayat yang berbeza, dan setiap ayat berbeza itu menunjukkan niat yang baru dan menunjukkan jatuhnya talak untuk beberapa kian kalinya, sebanyak 3 kali. Manakala cara kedua, dalam bentuk kedua, bersambung-sambung. Aku ceraikan kau, satu nafas 3 kali. Itu bergantung pada niat. Hakim kena tanya, kamu lafaz 3 kali berturut-turut dengan bersambung, tak ada berhenti, itu niat kamu apa? Oh, niat saya, Hakim, niat saya sebenarnya sebagai ayat penguat saja. Niat saya tetap talak 1. Okey, jatuh talak 1. Tapi dia kata, Hakim tanya, kamu lafaz 3 kali, aku ceraikan kau, dalam keadaan 3 kali sebutan, ayat itu diulang, dan tambah pula dia bersambung-sambung. Apa niat kamu sebenarnya? Tak nak bohong lah, Hakim. Niat saya memang talak 3. Jatuh talak 3. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa cepat berlalu. Ya. Kita dah hampir setengah jam, ya.
Baik, jadi bila kita sebutkan tentang perkara ini, dia boleh jatuh kalau situasi macam itulah. Baik, dalam situasi lain, dalam permasalahan cerai ini tuan-tuan, jika suami berkata kepada isterinya, insya Allah engkau tercerai, insya Allah engkau diceraikan, jatuh talak tak? Ini juga tertakluk pada niat suami. Kalau suami melafazkan, dia kata apa? Insya Allah engkau diceraikan, itu tidak, maksudnya mengikut pada kehendak Allah. Ya, kalau dia kaitkan perbuatan cerai itu dengan kehendak Allah, maka tidak dikira sebagai jatuh talak. Pasal apa? Sebab kehendak Allah kita tak tahu. Betul tak? Siapa tahu kehendak Allah? Tak tahu. Saya mati bila tak tahu, tuan-tuan mati bila tak tahu, bila siapa coronavirus ni bila nak belah tak tahu, bila kita ni akan bebas daripada new normal dan sebagainya kita tak tahu, bila masjid buka tak tahu, kita tak tahu, kehendak Allah. So bila kita kata insya-Allah aku ceraikan, so bila digantungkan dengan kehendak Allah, dia tak tahu bila nak berlaku. Kita menggantungkan, kita tak pastikan dia, maka tak jatuh. Tapi ulama kata, kalau kata aku ceraikan kau insya-Allah, insya-Allah tu bukan bermaksud menggantungkan perbuatan itu dengan kehendak Allah, tapi untuk mengambil berkat. Ya, faham Mengambil berkat dengan nama Allah, ya, dengan kehendak Allah, maka jatuh talak. Dia nak berkatkanlah, contohnya dia nak memberkatkan perceraian itu, dia kata insya-Allah, maka jatuh talak. So ada dua situasi. Kalau dikaitkan insya-Allah engkau diceraikan, itu dikaitkan, digantungkan dengan kehendak Allah, tak jatuh talak. Sebab apa? Tak ada siapa tahu kehendak Allah apa yang akan terjadi. Hanya Allah saja yang tahu. Nabi pun tak tahu, tuan-tuan. Tapi kalau dia kata insya-Allah engkau diceraikan ataupun aku ceraikan kau, dengan niat insya-Allah tu tabarrukan, mengambil berkat daripada nama Allah, maka talak jatuh. Ya, sebab itu bukan bermaksud dikaitkan dengan kehendak Allah, tapi dikaitkan dengan mengambil berkat. Konon-kononnya perceraian itu diberkati dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh, bismillah, dengan nama Allah aku ceraikan kau. Nampak tak? Dia dikaitkan dengan nama Allah untuk mengambil keberkatan. Ya. Baik, tuan-tuan apa-apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang lain. Okey. Kalau isteri melafazkan perkataan yang tidak disenangi oleh suami, ya, dia kata abang ni bodoh lah, abang ni teruk lah. So suami kata, kalau jika aku seperti mana yang engkau katakan, maka engkau tercerai, engkau ditalakkan, maka engkau dijatuhkan talak. Jatuh talak tak? Jatuh talak. Walaupun suami itu tak bodoh, walaupun suami itu bukan jahat. Sebab apa? Sebab dia kaitkan bahawa penceraian itu, talak itu, dengan apa yang isteri kata. Katakan, abang ni bodoh lah. Okey, kalaulah abang ni seperti mana yang engkau katakan, maksudnya cerai itu ditaklikkan dengan kata-kata isterinya, bukan dia tu bodoh, maka jatuh talak itu. Nampak tak? Ya. Kecuali kalau dia kata abang ni jahat, abang ni ahli maksiat, ataupun abang ni penzina, contoh. Ya. Okey. Kalau aku bersifat, ya, kalau aku bersifat seperti mana yang engkau cakap, kalau akulah betul-betul seperti mana yang engkau cakap, sifat aku seperti mana yang engkau cakap, maka jatuh talak. Jatuh talak tak? Tak jatuh talak. Sebab suami dia bukan penzina. Yang pertama tadi, dia taklikkan talak itu dengan kata-kata, kalau aku seperti mana yang engkau kata, ya, maka jatuh talak. Ya. Tapi kalau suami kata, jikalau aku ni penzina, maka jatuh talak. So tak jatuh talak. Sebab apa? Walaupun isteri mengatakan suaminya penzina, ya, tapi dia lafaz talak, dia kata kalau aku ni seorang penzina, jatuh talak. Tidak. Sebab apa? Sebab dia bukan penzina. Dia tak pernah berzina. Dia tidak bersetubuh kecuali dengan isteri yang halal saja, tuan-tuan. Ya.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis bab talak tuan-tuan, ya. Kita masuk bab rujuk pula. Lebih kurang kita ada masa 20 minit untuk kita habiskan. Ya, kecuali kalau ada soalan lah. Kalau tak ada soalan, kita berhenti lebih kurang dalam 10 minit sebelum pukul 10. Dan kita akan teruskan dengan soal jawab. Kalau tak ada, kita habiskan sampai lebih kurang dalam 9.55 ataupun pukul 10. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rujuk dan hukum yang berkaitan dengannya. Okey. Baik, talak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya adalah dalam satu daripada keadaan berikut. Ya. Maksudnya, sebelum kita nak cerita tentang rujuk ni, kita kena tahu situasi seperti talak. So kita dapat bezakan situasi dan keadaan talak tu, maka kita dapat tahu yang mana yang dimaksudkan dengan talak mana yang boleh rujuk, yang talak mana yang tak boleh rujuk. Okey. Baik, pertama, suami menceraikan isteri sebelum persetubuhan. Nikah, lepas nikah tak sempat lagi bersetubuh, isteri masih lagi dara, dia pun ceraikan. Itu pertama. Kedua, suami menceraikan isteri dengan tebus talak ataupun khuluk. Ya, sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan. Boleh dirujuk atau tidak? Yang pertama tadi belum sempat bersetubuh, tak pernah sentuh sikit pun. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jatuh talak atau tidak? Boleh rujuk atau tidak? Kita bincangkan nanti. Yang ketiga, suami menceraikan isteri selepas persetubuhan dengan talak satu atau talak dua. Ini jatuh dapat rujuk atau tidak? Ya. Baik. Okey, yang keempat, suami menceraikan isteri dengan talak 3. Ni ada rujuk ke tidak? Semua dapat jawapan dah tahu dah. Ini paling nombor 4 ni paling senang kita nak tahu jawapan dia. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang kita sebut tentang talak sebelum persetubuhan. Ya. Katakanlah si Khairil bernikah dengan Ella. So lepas nikah saya, dia kata, aku sebelum nikah nampak lawa bini aku. Lepas nikah ni tak lawa pula. Sebelum bersetubuh dia kata, aku tak jadilah. Aku dah syok dengan perempuan lain. Aku nikahkan, aku teraikan kau dengan talak satu. So jatuh talak tak? So jatuh talak. So perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi oleh suaminya, maka dikira sebagai jatuh tak ada iddah. Tak boleh rujuk. Dia ada iddah. Dia tidak boleh rujuk. Wanita macam ni dia tidak ada iddah. Sebab apa? Tidak disetubuhi. So dan rujuk pun tak boleh. Macam nak rujuk tak ada iddah? Kan? Macam mana nak kata iddah, sebab dia tak mungkin dia mengandung, sebab tak pernah bersentuh dengan isterinya. Ya, ada seorang kawan saya bertanya makcik dia. Ustaz juga tanyalah, dia kata makcik dia memang tak tidur sebantal. Maksudnya makcik dia tak pernah disentuh oleh suaminya selama 5 tahun. So bila diceraikan, dia kata makcik dia tu ada iddah ataupun tidak. Padahal 5 tahun tidak disentuh. Ya. Saya tanya, sebelum 5 tahun tu mula-mula kahwin tu pernah bersama tak? Adalah, dah ada anak semua dah. Tapi bila ada krisis tu, duduk berpisah 5 tahun tak bersetubuh. Tu dia dahsyat. Umur semua berapa tahun lah kan, ya, ataupun 2-3 tahun ke macam mana ke, mungkin 5 tahun tu lama sangat lah kan. Ya. So macam mana dikira macam tu? Dia kira macam tu, adakah ada iddah? Tetap ada iddah. Sebab apa? Pernah disetubuhi. Ya. Sebab disebut sebab apa? Yang tak ada iddah, yang tak boleh rujuk, yang tidak pernah disetubuhi langsung. Tapi yang jenis 2-3 tahun tak duduk sepumbung, tidak disetubuhi, tidak disentuh oleh suami, walaupun bercerai, walaupun sebelum tu tak hidup, tak pernah bersetubuh, tak memungkinkan mengandung, tetap juga kena ada iddah dan boleh rujuk. Ya. Dalilnya apa? Dalil daripada surah Al-Ahzab ayat 230, ayat 49. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Ya Allah, wahai orang-orang beriman,
jikalau kamu menikahi golongan-golongan wanita yang beriman, kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menyentuhnya, maka tidak ada bagi kamu ke atas mereka iddah, untuk mereka menghitungkannya. Maksudnya tak ada iddah. So tak ada iddah, tak ada rujuk. So once diceraikan je oleh suaminya yang tak pernah setubuh dengan dia, besok lagi nikah dengan lelaki lain, dapat lelaki yang lagi handsome, kaya, terduduk, alamak macam mana nak buat. Ya. Baik. So talak yang suami tak pernah sentuh dia tetap dikira sebagai tidak ada iddah dan tidak boleh rujuk. Itu yang pertama. Yang kedua, penceraian dengan tebus talak. Ya. Maksudnya suami tak ada apa-apa sebab tebus talak ni biasa apa tuan-tuan? Ini biasa kalau kes kat mahkamah, kalau perempuan ni dia jumpa kekasih lain. Ya tak? Ya, hakim tak boleh nak fasahkan nikah. Hakim tak boleh paksa si suami untuk jatuhkan talak. Tak ada sebab. Suami baik, tak nusyus, tak tanggungjawab. Tapi sebab isteri ni dah syok dengan lelaki lain. Ini kes. Khuluk ni berlaku kat mahkamah ni tuan-tuan, banyak disebabkan wanita dah syok dengan lelaki lain. Nampak? Ya. Jadi ini bila kita sebut ni tuan-tuan, khuluk ni macam mana? Isteri kata, okey, aku nak kau ceraikan aku bagi kau dengan harta RM10,000. Suami setuju? Okey, khuluk, dia bagi RM10,000. Sama ada dah bersetubuh ke ataupun belum bersetubuh. Maka penceraian seperti ini, ya, tebus talak, maksudnya tidak ada rujuk sama sekali. Tapi si isteri ada iddah tak? Ada iddah. Tetap ada iddah. Bagi isteri sudah disetubuhi atau pernah disetubuhi oleh suaminya, kemudian tebus talak, isteri tetap ada iddah. Ikut beberapa kaedah iddah itu sendiri. Kemudian barulah habis iddah baru kahwin dengan nikah lain. Ya, walaupun ada iddah tapi suami tak boleh rujuk. Kalau nak bersatu balik boleh, tapi dengan nikah yang baru, akad nikah yang baru dengan mas kahwin yang baru. Itu. Baru sah. Kena ada cukup 5 rukun tu lah. Ya, dan juga wajib-wajib pernikahan yang lain. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang pertama, yang kedua iaitu tak ada rujuk. Yang pertama tadi tak ada rujuk dan tak ada iddah bagi si isteri. Yang kedua, bagi si isteri ada iddah tapi suami tak berhak untuk rujuk, tak boleh. Boleh nak rujuk boleh, tapi dengan nikah, akad nikah yang baru, dan mesti ada mahar yang baru. Ya. Baik. Yang ketiga, jenis penceraian. Penceraian talak 1 atau talak 2 selepas persetubuhan. Ini biasalah. Dah pernah bersetubuh, krisis, bercerai. Talak 1, talak 2. So, selagi mana isteri dalam keadaan iddah, dia boleh untuk dapat rujuk balik. Selagi mana isteri dalam iddah, ya. Itu terdapat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, yang keempat itu talak 3. Talak 3 tidak ada maaf ya. Talak 3 memang tak boleh, memang tak ada rujuk, tapi isteri ada iddah. Sama juga macam khuluk. Dan tak boleh nikah, dia kena ada 5 syarat nak nikah balik. Sebabnya isteri yang sudah ditalakkan oleh suami sebanyak talak 3, dan suami nak kembali pada bekas isterinya, tak boleh kena melempasi 5 rukun ini. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cara rujuk. Cara rujuk dalam mazhab Syafi'i, lafaz. Ya. Aku rujuk agar kau kembali pada perempuan. Aku rujuk engkau ke pangkuanku atau perkahwinan dan perkahwinanku. Ya. Abang nak rujuk dengan awak lah. Ini cukup. Dalam mazhab Syafi'i, lafaz sudah memadai. Kalau mazhab Hanafi, bersetubuh ringan. Contohnya cium ke, peluk ke apa, itu sudah dikira rujuk. Kalau mazhab Syafi'i tidak, dia kena lafaz. Sebab apa? Dia sama dikiaskan dengan hukum akad nikah dengan cerai. Sebab apa? Akad nikah kena dengan lafaz bagi mereka yang mampu untuk melafaz. Manakala mereka yang nak bercerai pun kena lafaz juga. Tak boleh dalam hati. So, kalau nikah dengan lafaz, talak mesti dengan lafaz bagi mereka yang boleh bertutur, maka rujuk kena lafaz jugalah. So,
mazhab Syafi'i dia gunakan hukum qiyas. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau berpuluk cium isteri dia pun dah kira sebagai rujuk. Tapi lebih selamatlah mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tak lafazkan, dia bersetubuh, maka itu haram, dikira sama, hukumnya sama seperti berzina. Nampak tak? Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau bagaimanapun rujuk ni, tuan-tuan, disunatkan ada 2 saksi. Sebab tu hakim dia kata kalau nak rujuk datang kat mahkamah, maka mahkamah akan cuba bawa 2 orang saksi datang tangan. Maksudnya saksi tu orang pejabat jugalah, untuk menentukan sama ada dia ini saksi lah, dia sudah kembali balik untuk mengelakkan. Tapi kalau rujuk tanpa saksi tak ada masalah, tetap sah juga, boleh mereka untuk kembali sebagai suami isteri. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penceraian dengan talak 3. Ya. Penceraian dengan talak 3 boleh kembali balik tak? Not simply easy macam tu. Ya. Bukan semudah seperti itu. Tu dia. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu. Bab yang terakhir lah sebelum hari Jumaat kita masuk bab ilak. Nanti kita masuk insya-Allah. Ya. Okey, apabila si suami sudah mentalakkan isteri dengan talak 3 ataupun berlaku penceraian sebanyak 3 kali, maka tidak ada rujuk bagi suami untuk mengembalikan isteri ke pangkuannya. Tidak ada rujuk, sama sekali tidak. Tapi isteri ada iddah tak? Ya, ada iddah. Nak kahwin dengan lelaki lain, kena tunggu habis iddah. Baik, okey. Tapi suami nak kembali balik kepada isterinya, nak bawa balik isteri kehidupan, kena melalui 5 syarat ni. Ya. Baik, pertama, iddah dengan bekas suaminya telah berakhir. Maksudnya boleh berkahwin balik, ya, dan dengan menyempurnakan 5 syarat ni. Maksudnya iddah dengan suami telah berakhir. Maksudnya iddah dengan bekas suami sudah berakhir. Kedua, berkahwin dengan lelaki lain. Maksudnya selepas talak 3 tu, so iddah dia dengan bekas suami dia yang tadi tu, yang menceraikan talak 3 tu, habis. So habis, lepas tu berkahwin dengan lelaki lain. Dia berkahwin dengan lelaki lain secara biasa. Ya, bukan paksaan dan seumpamanya. Ya, maka dia berkahwin dengan cara yang biasa. Iaitu yang kedua. Laki lain lah, bukan bekas suami tu, laki lain yang boleh dinikahi, yang bukan haram dinikahi. Ketiga, disetubuhi oleh suami barunya dengan sempurna. Betul-betul, kalau bak kata masuk betul-betul lah, merasai nikmatnya, bukan masuk lepas tu kena tolak, tak, betul-betul bersetubuh, merasai nikmatnya betul-betul. Berapa tu. Dan ketiga, suami baru itu menceraikan dia ataupun meninggal dunia. Dan kelima, suami iddah sudah melepasi dengan suami keduanya. So melepasi kelima-lima syarat ini, maka barulah boleh suami yang menceraikan bekas isteri yang talak 3 tu baru boleh kahwin balik. Saya ulang balik. Pertama, selepas perempuan itu ditalak 3 oleh suami dan suami tidak boleh berkahwin dengan dia kecuali wanita itu melalui 5 syarat ini. Pertama, iddah dengan bekas suami yang mentalak 3 kan dia, habis. So bila talak 3 dah habis, dia pun berkahwin dengan suami baru dia. Ya, itu talak kedua. Kahwin dengan lelaki yang boleh dikahwini. Dan ketiga, wanita itu dirasai oleh suami barunya. Bersetubuh betul-betul. Ya, bukan sekadar celup satu saat, tidak, setubuh sampai dua-dua merasa, sampailah suami ni merasai, menikmati, rasa puas betul lah. Ya. Dan keempat, ya, mestilah dia, apa kata orang tu, suami yang baru itu menceraikan dia ataupun suami baru itu meninggal dunia. Dan kelima, syaratnya selepas menceraikan atau meninggal dunia, iddah wanita itu dengan suami nombor 2-nya dah habis. Sama ada iddah cerai ataupun iddah meninggal dunia. Kalau iddah cerai, tengok 3 kali suci. Ya, kalau wanita yang apa? Kalau wanita yang menopause, iaitu 3 bulan. Ataupun wanita yang belum ada haid, ya, maka 3 bulan. Kalau wanita yang meninggal dunia, 4 bulan 10 hari. Ya, kalau yang mengandung,
sampai dia melahirkan anak. Lepas tu barulah dia boleh kembali kepada bekas suami yang pertama dahulu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka habis bab talak, tuan-tuan. Bab rujuk kita pun dah habis juga. InsyaAllah, ya, kalau nak cerita bab rujuk ni panjang cerita dia lah. Maksudnya ada perbahasan-perbahasan yang panjang, tapi kita ringkaskan sahaja. Ya, insya-Allah pada hari Jumaat nanti lusa kita akan masuk bab berkaitan dengan ila, ya, insya-Allah. Baik. Ni ada 2 soalan. Irfan pun ada soalan ni. Allah. Saya harap Irfan ni kalau banyak tanya soalan tentang kahwin ni, mudah-mudahan dia kahwin cepat. Ya, insya-Allah lah, mudah-mudahan dia rajin tanya soalan tentang fiqh munakahat ni. Mudah-mudahan berkat dia banyak bertanya ni, Allah temukan jodoh dia. Ya, tuan-tuan yang tengok ni tolong doakan sahabat saya Muhammad Irfan bin Abdul Rani. Ya. Baik. Okey, soalan. Ya, jika ingin bagi penceraian secara khuluk, jika ingin bernikah semula dengan suami yang sama, adakah perlu bagi suami menunggu iddah isteri tamat, ataupun boleh bernikah tanpa menunggu iddah tamat? Ya. Ya, sebelum saya jawab soalan ni, tu ada yang mendoakan Irfan tu amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang tak tulis komen amin tu boleh sebut dekat depan skrin. Tak tulis tak apa, tolong doakan Muhammad Irfan, ya, dapat isteri yang cantik, ya, yang kaya. Ya. Baik. Okey, boleh tanya soalan lagi tu. Macam nak bini 2 pula. Ya. Baik. Okey, kalau yang cerai khuluk, ya, tebus talak, suami nak nikah balik dengan isteri dia, perlu ada iddah ke tak perlu iddah? Ya. Pasal apa? Memang isteri kalau dia mengandung pun itu memang anak dia lah. Tak perlu pada iddah, nikah terus boleh. Dah tebus talak, nak nikah balik, boleh. Kalau isteri setuju lah, tak boleh paksa isteri dia untuk kembali balik. Kalau isteri tak apalah bang, dah terlanjur yang 10,000 tu abang punya lah, kita nikah balik lah, daftar balik nikah, akad nikah yang baru. Ya. Lepas tu dapat duit, bayar dengan mas kahwin yang baru. Ya. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Dan isteri pun bijak pula. Okey bang, masa tebus talak tu dia bagi 10,000. Ya. Baik, kalau abang nak nikah balik dengan saya, ya boleh. Tapi dengan syarat mas kahwin 10,000. Bijak bini dia. Dia tak rugi ya kan? Dapat balik 10,000 tu. Tapi tak apalah, 10,000 dapat balik isteri dia balik. Okey lah, tak ada masalah. Ya. Baik, Irfan, jika suami menceraikan isteri tapi isteri tak dengar ataupun tanya suami, abang cakap apa ni? Suami ulang semula, kau tak dengar ke? Aku cakap, aku ceraikan kau dengan niat nak jawab apa yang isteri tanya. Maka ya, jatuh talak walaupun isteri tak dengar. Ya, tapi memang dilafazkan. So dilafazkan, kan kita kata kan, ya, kata kan, saya dengan kawan saya contohnya lah kan. Contohnya lah si Anwar, ya. Anwar dia cakap dengan kawan dia. Anwar cakap dengan Mahdi, hari ni aku ceraikan bini aku. Ya. Anwar lafazkan. Ya. So Anwar punya isteri kat rumah tu, walaupun tak dengar, walaupun 10,000 kilometer, sekadar suami seorang saja yang lafazkan, ya, dan dia mengaku dan orang lain dengar, maka itu dikira sebagai jatuh talak walaupun isteri tak dengar, walaupun isteri tak faham. Ya. Baik. Ya. Untuk kes talak 3, boleh ke bekas suami berpakat dengan suami isteri yang baru supaya menceraikan isteri dia? Boleh, tapi benda tu terkutuk lah. Terkutuk benda tu macam dia macam kira nikah Cina buta lah, haram, berdosa di sisi syarak. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. So Irfan kata dia banyak soal sebab dia nak jadi kadi. Syarat kadi mesti kahwin. Tu dia. Ya, tak kahwin jangan harap jadi kadi. Ini kahwin tak lagi nak jadi kadi. Woi, tak boleh. Ya, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu. Jurunikah boleh. Jurunikah. Saya dulu kerja dengan Jabatan Negara Islam Selangor, menikahkan masa tu saya bujang. Saya nikahkan orang masa tu saya bujang. Sampai pengantin tu tak jadi nak nikah dengan saya. Tak ada lah. Bohong itu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. InsyaAllah bertemu lagi pada hari Jumaat jika tidak ada aram bintang. Mohon maaf kalau ada salah silap, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka saya tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.